ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana di kesempatan pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi pada malam ini sepatutnya kita nak sambung perbincangan kita yang lama terhenti. Saya pun tak tahu lama dah terhenti ni. Jadi oleh kerana itu saya rasa bahawa malam ni saya nak bawa satu topik yang lain lah, iaitu tentang ayat Al-Quran, untuk sama-sama kita hayati dan juga untuk sama-sama kita fahami tafsir Al-Quran daripada ayat-ayat yang tertentu. Yang pada malam ini saya nak ambil satu ayat sebagai satu perbincangan kita. Lepas tu insya-Allah kita buka persoalan. Persoalan tu terbukalah apa-apa yang nak kita bincangkan. Tuan-tuan kita boleh bincangkan insya-Allah. Dan mudah-mudahan semangat semakin berkobar-kobar dengan kapet merah ni yang bersinar-sinar kan. Tuan-tuan, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 16. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi u'budullah wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ibrahim ketika mana dia berkata kepada kaumnya, sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kamu kepadanya. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang Allah Ta'ala mengkhabarkan ataupun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah menyeru kepada kaumnya. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi, maka Nabi Ibrahim AS dia berkata kepada kaum dia, kepada umat dia. Apa dia kata? Dia seru, u'budullah wattaquh, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan hendaklah kamu bertakwa kepadanya. Itu satu ajakan ataupun dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Bahkan para anbiya alaihimussalatu wassalam, itulah peranan mereka. Mereka menyampaikan dakwah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ya, ta'arif ataupun definisi, kadang-kadang orang tulis definisi Nabi dan Rasul, apa beza dia? Biasanya yang kita dengar definisi dia, Nabi ini terima wahyu untuk dirinya sendiri, Rasul terima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada orang lain. Saya rasa pandangan tersebut tidak detail ataupun tidak menepati konsep sebenar. Sebab kalau kita faham kalau Nabi ini untuk diri sendiri, sedangkan dakwah itu bukan untuk diri sendiri. Dakwah itu untuk disampaikan. Kalau kita pun diperintahkan untuk sampai, takkan Nabi diterima wahyu untuk diri dia ya? Rasul baru terima diri wahyu untuk diri dia dan sampaikan kepada orang. Sedangkan kita sendiri yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan apa-apa, juga diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, untuk sampaikan kebenaran. Maka dengan sebab itu kalau kita tengok ta'arif, definisi yang lebih detailnya ialah Nabi ini dia terima wahyu, Rasul pun terima wahyu, dan dua-dua perlu menyampaikan wahyu tersebut. Cuma bezanya Rasul ini menerima syariat baru. Nabi dia tak ada syariat baru, melainkan dia mengukuhkan syariat-syariat yang telah diturunkan kepada para Rasul. Itu perbezaan dia. Itu keadaan. Jadi di situ kita lihat bagaimana Rasul dan Nabi kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Cuma beza kat mana? Rasul ni dia ada syariat baru.
diturunkan oleh Allah Ta'ala. Rasul ada terima kitab, Rasul ada terima suhuf, kan? Dan berbagai lagi. Tapi yang kata Nabi ni dah, dianya meneruskan apa yang disampaikan oleh para rasul sebelum daripadanya. Tetapi dia tetap menyampaikan, sebab dakwah ni memang tugas para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, dia sampaikan dakwah. Walaupun kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim sebagaimana diceritakan dalam Al-Qisah Al-Quraniyah oleh Syekh Dr. Rabah Zuhaili, dia cerita macam mana Nabi Ibrahim ni, dia lahir dalam suasana environment orang yang tak beriman pada Allah. Itu. Environment tu tak beriman pada Allah. So dia buat macam mana? Dia tengok orang sembah berhala. Bahkan pak dia sendiri, bapa dia Azar. Pak dia sendiri, tuan-tuan, Azar itu tukang pahat, tukang buat berhala. Oh, lagi dahsyat. Maka dengan sebab itu dia tak puas hati. Dia tengok ni apa ni? Orang duk buat melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu dia menyeru kaum dia. Dia menyeru bapa dia. Dia cakap dengan lemah lembut, bagi tahu pak dia supaya meninggalkan perbuatan yang sia-sia tersebut, bahkan perbuatan yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, yang mendatangkan dosa, kemurkaan Allah. Tapi pak dia tak peduli, tuan-tuan. Tak peduli. Bukan sekadar pak dia, no, sampai ke Raja Namrud pada waktu itu. Raja Namrud. Namrud ni lebih kurang Firaun lah. Dia punya sifat, sikap dia ni. Orang ego, orang sombong. Tapi Nabi Ibrahim tak peduli. Namrud pun dia sampaikan Islam. Sebab tanggungjawab untuk menyampaikan itu dilaksanakan. Dia beritahu Namrud, mari beriman pada Allah. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Namrud buat layak buruk, tuan. Namrud kata, alah, kalau Tuhan kamu boleh menghidupkan, matikan, serupa macam aku ya. Aku lebih kurang, kata. Aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Itu dia. Yang kata Namrud tu. Lalu dia pun minta pengawal ambil banduan. 2 orang. Banduan hak di penjara kan, ambil banduan, mari sini. Maka dia titahkan seorang banduan ni dibunuh. Dibunuhlah banduan seorang ni, mati dia. Hak seorang lagi dia kata dia bagi pengampunan. Kamu bebas, merdeka, pergilah nak pergi mana pun, bebas. Lalu Namrud berkata pada Nabi Ibrahim, tengok, aku menghidupkan dia, dia bebas. Seorang lagi, aku mematikan dia. So aku dengan Tuhan kamu sama level. Oh, tu dia. Orang tu layak buruk. Ada juga. Tapi ego tetap ego, sombong. Nabi Ibrahim AS ni orang yang bijak, tuan-tuan. Dia bijak berhujah. Dia bijak berhujah. Tak apa kalau kata macam tu, okay, no problem. It's okay. Hang pun sama juga dengan Tuhan aku, menghidupkan, matikan. Baik. Tuhan aku Allah menerbitkan matahari daripada sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Sekarang ni oleh kerana hang Tuhan juga, hang pusing balik. Buat naik matahari belah barat, turun belah timur. Fabuhital ladzi kafar. Bila jadi macam tu, tuan-tuan, terkejut dia. Tergamam dia. Mana boleh buat? Dia tak boleh buat. Lalu dia salahkan Nabi Ibrahim AS. Dia tolak Nabi Ibrahim. Dia tak terima. Ego, sombong itu tetap menebat dalam jiwa. Walaupun dia tahu dia memang tak mampu pun. Sebab dia bukan Tuhan. Dia tak berkuasa apa-apa. Tetapi dengan pangkat dan kedudukan, menenggelamkan diri dia, menghanyutkan diri dia, membutakan mata dia. Dalam keadaan yang seumpama itu. Tuan-tuan. Kemudian, Ibrahim duk fikir macam mana ni? Macam mana nak selesai masalah ni? Dia telah tengok orang syirik pada Allah. Satu hari, tuan-tuan, orang kampung dia lah, ataupun umat kaum dia lah, mereka ni ada perayaan. Setahun sekali ada perayaan. Setiap umat ada perayaan, tuan-tuan. Sebab tu masa Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tengok orang Madinah waktu tu mereka merayakan 2 perayaan, Nairus dan Mahrajan. Perayaan jahiliah. Nabi tolak benda tu. Nabi kata Allah menggantikan kepada kamu 2 perayaan yang lebih baik. Apa perayaan lebih baik? Aidul Fitri dan Aidul Adha. Sebab tu perayaan kita, tuan-tuan, agama, dia ada kaitan dengan agama. Kita raya baru ni, raya Aidil Fitri, dia ada kaitan dengan agama. Ni, lagi sebulan kita nak raya apa pula? Aidul Adha. Dia ada kaitan dengan agama. Sebab itu perayaan kita, tuan-tuan, bermula dengan membesarkan Allah. Takbir.
ada solat, ada khusus dia punya pelaksanaan tu. Dan bila kita takbir tuan-tuan, takbir raya puasa bila start? Malam raya kan? Sampai bila? Imam takbiratul ihram untuk sembahyang raya. Tu je, kat tu je. Raya haji kita start bila takbir? Raya haji? Ha? Raya haji start takbir bila? Raya haji start takbir 9 Zulhijjah, hari Arafah. Lepas daripada subuh dia panggil takbir muqayyad, takbir yang mengiringi solat fardu. Lepas subuh tu dah takbir raya dah sebenarnya, bukan tunggu malam raya dah. Bukan tunggu malam raya. Walaupun kebiasaan kita buat malam raya. Tapi Masjid Hasanah buat lepas subuh 9 Zulhijjah. Jadi lepas subuh tu takbir dah. 9 Zulhijjah tu, lepas zuhur takbir, lepas asar takbir, dan malam raya lagilah takbir di mana-mana saja. Takbir membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita menghayati lafaz takbir itu, sebenarnya ia memberi makna yang sangat mendalam. Cuma kadang-kadang kita tidak menghayati. Sebab takbir itu dia ada unsur kemenangan, kejayaan. Contoh, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. Cuba kita perhati makna dia. Selama ni kita duk takbir tuan-tuan, kita tak pernah perhati makna dia. Yang kita tahu takbir raya sentimental, mendayu-dayu itu saja. Kita tak pernah menghayati makna takbir raya itu sendiri. Cuba kita hayati tengok tuan-tuan. La ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah wahdah, yang Maha Esa. Sadaqa wa'dah, ia membenarkan janjinya. Wa nasara 'abdah, ia menolong hambanya. Wa a'azza jundah, ia memuliakan. Muliakan apa? Belajar bahasa Arab ni. Kau belajar kan? Serasa belajar ni. Jadi tak tahu makna dia. Paling tidak kita belajar bahasa Arab ni, kita tahu makna takbir, makna doa. Hak kita baca tu, barulah ada maknanya. Kan? Hak cakap tu, bagi saya, cakap ni duduk Saudi 3 bulan boleh bercakap. Nanti Saudi tak boleh. Saudi ramai sangat orang Melayu. Kita duduk di Sudan ke? Kan? Duduk di mana-mana Arab 3 bulan, saat boleh bercakap. Hari-hari kena bercakap. Kan? Tapi yang penting kita tahu makna dia. Wa azza jundah, Allah Ta'ala memuliakan tentera-tenteranya. Macam mana kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi? Iaitu wa hazamal ahzaba wahda. Allah Ta'ala menewaskan siapa? Ahzab. Siapa itu Ahzab? Tentera-tentera Ahzab. Allah bagi pertolongan kepada umat Islam dengan menghapuskan, menghancurkan tentera Ahzab. Siapa tentera Ahzab? Sampai dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 dalam Al-Quran. Juzuk yang ke-21 ada 73 ayat. Surah yang turun selepas surah Ali Imran. Dan surah Madaniyah turun lepas hijrah Nabi SAW. Dan cerita khusus tentang Ahzab, ayat 9 sampai ayat 27, cerita pasal peperangan Ahzab yang berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah, yang Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada umat Islam. Ahzab itu apa? Ahzab itu pakatan musuh, gabungan musuh, yang mereka itu bersatu untuk memerangi umat Islam, memerangi Rasulullah, memerangi para sahabat. Terdiri daripada golongan musyrikin Quraisy, terdiri daripada musyrikin kabilah Arab, terdiri daripada Yahudi, disokong pula oleh munafik. Jadi maknanya mereka bersatu, berkumpul. Tetapi Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada umat Islam satu-satunya berhadapan dengan ramai ni. Semua mereka bergabung, tuan-tuan. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Dan pasal apa kita duk takbir tiap-tiap tahun, tuan-tuan, dua kali pasal cerita tentera Ahzab ni. Pasal tentang peperangan Ahzab, tiap-tiap tahun kita takbir 2 kali. Aidil Fitri sekali, Aidil Adha sekali. Aidil Fitri sekali, Aidil Adha sekali. Kita akan sebut banyak benda ni tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun. Pasal apa kita sebut? Sebenarnya ada banyak dia punya hikmah dia. Antaranya seolah-olahnya nak bagi tahu kepada kita tentera Ahzab ni bukan sekadar berlaku pada zaman Nabi SAW.
Tentera Ahzab juga berlaku pada zaman bila sekalipun, termasuk zaman kita. Musuh yang sentiasa berpakat untuk menghancurkan umat Islam. Memang ada. Hatta pada zaman kita sekalipun, tuan-tuan. Yang terbaru, kes terbaru bulan Syawal lepas di Turki. Saya rasa itu juga Ahzab juga. Ahzab. Pasal apa? Walaupun yang memberontak itu sebilangan askar, tapi siapa di belakangnya? Siapa? Dan dikhabarkan, tuan-tuan, diberitakan bahawa 5 hari sebelum berlakunya rampasan kuasa itu, kedutaan Amerika sudah keluar. Orang-orang kedutaan Amerika keluar. CNN dah 2 hari berkampung kat situ. CNN mai dah. Daripada sudah buat liputan. Maknanya seolah-olah ada perancangan juga. Bukan perancangan seorang, tapi perancangan gabungan. Mesir, tuan-tuan, di bawah pimpinan yang juga pemberontak lah, yang meruntuhkan kerajaan dengan secara rampasan kuasa, menyokong penuh rampasan kuasa tersebut. Cubaan rampasan kuasa. Dan kebetulan masa rampasan kuasa itu saya berada di Turki. Dan saya berada di Istanbul. Kebetulan saya berada di Istanbul, dan kebetulan pula saya berada dalam tram waktu itu. Dan kebetulan pula tram itu dihentikan di tengah-tengah bandar. Dan kebetulan pula, semua kebetulan belakang lah. Kebetulan saya duduk dalam tram itu. Dan bila dia berhentikan tu, semua pakat lari, tuan-tuan. Saya pun jadi kelang kabut. Pasal orang pakat lari ni, tak ada apa pun, pakat lari. Seolah-olah cara orang lari tu macam ada bom dalam kereta api tadi, dalam tram tadi. Jadi semua pakat lari, berebut keluar. Ni berebut, saya pun perhati, pasal apa pakat berebut keluar ni? Macam ada satu benda yang menakutkan berlaku. Semua pakat lari. Jadi bila mereka lari, saya pun larilah, takkan nak tunggu situ. Kan? Lari dia juga keluar. Tapi saya sempat bila keluar tu, lalu ke depan, tengok driver kereta api duduk jenguk keluar. Duduk tengok keluar, dia duduk tengok. Saya pun sempat tanya dia lah. Sambil lari, sambil keluar tu, tengok ramai dah dispose dah macam-macam. Saya pun sempat tanya dia. Tanya dengan bahasa isyarat. Sebab saya pun tak erti bahasa Turki. Bahasa Turki payah, tuan-tuan. Kena belajar khusus. Sebab dia bukan bahasa Arab, lain. Bahasa Arab kaifa haluka tu, bahasa Turki nasalsan. Lain tak? Lain tak? Lain. Kaifa haluka anna bi khair. Dia nasalsan, nasalsanas. Iyim tasyakur adrim. Lain tak? Payah, nak kena belajar khusus. Saya bagi kepada tuan-tuan satu perkataan yang tuan-tuan boleh ingat. Satu perkataan Turki. Satu perkataan Turki. Senang ingat. Apa dia? Gule-gule. Boleh ingat tak? Gule-gule. Maksud dia apa gule-gule? Bye-bye. Senang ya. Dia bercakap, okey aku balik no? Gule-gule. Kira habis lah, selesai lah balik lah. Gule-gule makna dia? Bye-bye lah. Kan? Gule-gule. Bukan gula-gula. Gule-gule. Itu paling senang ingat lah. Kan? Tuan-tuan, jadi saya tanya kepada driver kereta api itu dengan bahasa isyarat. Tanya dia dengan bahasa isyarat. Macam mana? Senang ya. Itu bahasa isyarat tu. Apa berlaku? Dia pun faham persoalan saya. Oleh kerana saya tanya bahasa isyarat, dia pun jawab dengan bahasa isyarat, tuan. Dia jawab. Apa jawapan dia? Itu jawapan dia. Bahasa isyarat juga. Jadi maknanya apa? Maknanya dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Jadi bila pergi ke depan tu tak apalah, bila tengok dia pun tak tahu, tak apa, saya ke depan. Bila pergi ke depan sikit, dengar bunyi tembakan di belakang. Maknanya dah mula start menembak. Dah mula start menembak dah. Kita pun kelang kabut ni macam mana ni? Tembakan di belakang ni, takut peluru sesat main kat kita apa semua. Jadi saya mempercepatkan perjalanan nak pergi naik tram berikutnya, dekat stesen berikutnya, sebab penginapan saya ada 7 km lagi ke depan tu. Nak cari tram juga, tiba-tiba dapat announcement, kan, polis buat announcement bahawa tram pada malam itu dibatalkan, tak beroperasi, ditamatkan serta merta. Tuan-tuan bayangkan, terbayang Allah nak berjalan kaki, tram tak ada, jalan ditutup, polis-polis ada merata tempat, tengok atas helikopter main, duduk helikopter. Saya kata dahsyat juga ni, nampak cara bergaduh ni. Dia ingat bergaduh. Dia ingat ke bergaduh? Tak tahu kata rampasan kuasa.
Seterusnya berjalan. Ke 12 lebih baru sampai. Mana sejam lebih, kat 2 jam juga, sejam lebih. Sampai tengok suasana gelap. Rupanya apartmen semua ditutup lampu. Rupanya perintah berkurung sudah berlaku. Dan perintah supaya ditutup lampu. Tuan-tuan. Tetapi yang saya kagum sangat, bila mana arahan daripada Presiden Turki waktu itu, arahan perintah berkurung bukan daripada dia. Arahan untuk lampu bukan daripada dia. Mungkin daripada askar, sebab askar waktu itu sudah menguasai media penyiaran. stesen TV dah menguasai dah. Kan? Saya baru dapat tahu rupanya malam tu berlaku rampasan kuasa. Bila kita buka saja internet masih ada. Buka. Nak tengok berita apa ni? Yang paling senang CNN lah. Kan CNN lah. Nak tengok dia kata apa? Kalau buka CNN, tuan-tuan, propaganda yang dilaporkan, berita yang dilaporkan oleh CNN menunjukkan seolah-olah malam tu memang askar sudah menguasai Turki dan Turki dapat dijatuhkan pada malam tu juga. Cara kita tengok cara laporan berita tu seolah-olah dia psychology war. Kan? Psychology war. Jadi di situ saya nampak bahawa ini bukan pemberontak saja, ada tangan-tangan lagi, ada sokongan-sokongan lagi. Ini panggil sebagai ahzab. Ini bagi ahzab, tuan. Jadi CNN laporkan tu dalam keadaan menunjukkan seolah-olah Turki dah habis. Saya tanya kawan, macam mana airport? Ustaz, airport sudah ditutup. Kapal terbang semua tak bergerak malam ni. Kawan kita ada yang nak terbang malam ni, semua tak boleh terkandas. Oh, saya dah terbayang kalau macam tu, maknanya tengok dengan laporan CNN ni berat nampak ni. Kan? Tetapi lebih kurang pukul 1, tak silap saya lah. Lebih kurang pukul 1 kot. Mereka dapat arahan daripada Presiden. Presiden hantar. Presiden Turki hantar melalui FaceTime. Tahu FaceTime? Tahu tak FaceTime? Tak tahu. Teknologi iPhone. Tak tahu. Tuan-tuan tak guna FaceTime? Tak guna? Ha? Saya pun tak guna. Baik tak guna iPhone, bukan? Orang guna iPhone dia tahu lah. Saya tak tahu. Jadi, teknologi itu dia sampaikan berita, dia hantar mesej, ya, supaya rakyat dia keluar daripada rumah. Perintah, tidak ada perintah berkurung. Buka lampu, jangan tutup lampu. Itu dia, tuan-tuan. Hikmah sebenarnya banyak pengajaran. Sebenarnya rampasan kuasa dikatakan mereka nak buat pukul 4 pagi asalnya. Katanya pukul 4 pagi nak buat rampasan kuasa ketika orang semua tidur. Kalau 4 pagi, tuan-tuan, memang malam tu habis. Tetapi perancangan itu bocor. Erdogan sudah tahu. Ada beberapa orang sudah tahu. Jadi bila dah tahu, mereka mempercepatkan rampasan kuasa itu. Dalam pukul 11-12 itu start kot. Maknanya awal sikit. Awal ni, tuan-tuan, orang duk jaga lagi. Sebab sana, musim panas ni, Isyak je pukul 10.40, tak silap saya. Kat pukul 11 dah Isyak. Subuh pukul 3 lebih sikit. Biasanya lepas subuh dia tidur lah. Kalau pukul 4 pagi itu memang waktu betul-betul nyenyak, waktu itu memang habis. Sebab itu perancangan mereka nak buat pukul 4 pagi. Tetapi kuasa Allah mengatasi segalanya bila benda ni bocor. Bila benda ni bocor, mereka takut, mereka segerakan. Malam tu juga. Bila malam tu juga, tuan-tuan, orang duk tengah segar bugar lagi, tak tidur lagi. Ke-12 tak tidur lagi, tuan-tuan. Tak tidur lagi. Sampai mesej tidak ada. Tidak ada apa perintah berkurung. Tak ada. Semua keluar. Tuan-tuan, waktu tu rakyat Turki maka turun beramai-ramai. Bila mereka tahu bahawa rampasan kuasa berlaku, mereka tidak dapat menerimanya. Lalu mereka turun beramai-ramai. Turun itu dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni takbir macam kita takbir raya, tuan-tuan. La ilaha illallah. Bergema di jalan-jalan raya ini, kalimah Allah dibesarkan. Bukan setakat di jalan. Pukul 1 pagi, masjid-masjid berfungsi, tuan-tuan. Masjid-masjid kedengaran melaungkan azan. Pukul 1 pagi. Orang nak tidur pun terkejut tau. Kan? Zikir kepada Allah, selawat kepada Nabi.
dengan menggunakan pembesar suara. Saya duduk di Parlimen dengar sampai. Tuan-tuan bayangkan kalau dekat Istanbul saja berapa banyak masjid. Dan berapa banyak masjid pada malam itu pukul 1 pagi berkumandang dengan kalimah Allah, membesarkan Allah. Di jalan, pakat turun belakang. Bukan sekadar turun di Istanbul. Walaupun rampasan kuasa 2 tempat. Ankara dan Istanbul. Tentera masuk 2 tempat ni. Di Istanbul 2 jambatan sudah ditawan. Di Ankara pun dah masuk bandar dengan kereta-kereta kebal apa semua. Tetapi rakyat turun bukan di Ankara dan Istanbul. Tapi rakyat turun seluruh Turki. Seluruh Turki rakyat turun. Tempat yang tak kena mengena di Konya di Alanya jauh tak kena mengena pun jauh daripada Istanbul dan Ankara, turun. Mereka melaungkan Allahu Akbar. Yang turun tu dengan niat nak mempertahankan Islam pun ramai. Sebab mereka tahu kalau dikuasai, pengulian kuasa itu berlaku, balik pada Mustafa Kamal Ataturk. Kan? Balik kepada sekular yang dahsyat. Sebab tu ada di antara mereka begitu semangat. Tambah semangat Syawal. Masih lagi saya rasa waktu tu berlaku dalam 10-11 Syawal kalau tak silap. Maknanya beberapa hari Syawal kan. Semangat itu masih ada. Ada di kalangan mereka yang pergi menerak bawah kereta kebal. Kereta kebal sanggup menerak. Tuan-tuan mana ni tak? Ha? Sanggup tuan-tuan menerak. Hak sanggup mati, beratus orang mati. Mereka serbu tu. Askar duduk pegang machine gun, semua senjata dekat pusat penyiaran. Mereka serbu macam tu je. Anak tembak-tembak lah, mereka tak peduli. Akhirnya sekam tak buat apa. Dan akhirnya barulah sebahagian besar askar menyatakan pendirian. Sebelum tu mereka tak menyatakan pendirian. Lepas tu mereka kata, kami tidak menyokong. Bila kami tidak menyokong sebab, saya rasa wallahu alam, ini analisis saya. Bukan, saya tak tahu. Itu analisis saya sendirilah, tak kena mengenal dengan orang lain. Saya rasa lah. Askar pun dia tengok, tunggu dan lihat juga. Tengok macam mana keadaan tu. Kalau nampak boleh makan, maknanya selesailah. Tapi nampak rakyat tidak bersetuju, semua rakyat turun. Kan? Rakyat sanggup mati tuan-tuan. Maka pada ketika itu askar pun tengok, takkan nak perang dengan rakyat sendiri. Tak menasabah kan? Nak bunuh ke nak bunuh setakat mana dia boleh bunuh? Ramai ni. Lah kali askar berkata dia tak terlibat. Bila tak terlibat saja, di situ tanda-tanda kemenangan dah dapat dicapai. Sebab apa? Sebab hanya beberapa orang saja atau beberapa puak saja yang perlu ditewaskan. Ini semua pertolongan daripada Allah sebenarnya. Nasr min Allah. Satu pertolongan tu wa nasara abdah. Sebab itu bila kita sambut raya tuan-tuan, sebenarnya kemenangan. Kita sambut kemenangan, tetapi penghayatan kemenangan itu kadang-kadang tidak ada. Sebab kita tidak memahami lafaz-lafaz yang diucapkan semasa takbir raya. Walaupun nanti ni raya korban ni kita nak takbir lagi lama tuan. Lagi lama. 10, 11, 12, 13 takbir lagi. Kan lepas sembahyang takbir, lepas sembahyang takbir. Tetapi kadang-kadang takbir itu dia berlalu begitu saja, tidak dihayati isi kandungan maknanya yang sepatutnya kita hayati bersama. Jadi itu yang kita sebut sebagai perayaan dalam Islam. Saya nak kait dengan perayaan tadi ni. Perayaan dalam Islam ni dia ada nilai agama dia. Roh dia ada. Kaum Nabi Ibrahim, mereka pun ada raya juga. Raya mereka tak raya di situ, mereka keluar bandar. Mereka keluar. Jadi, mereka ajak semua sekali pergi. Nabi Ibrahim tak mau pergi. Dia pura-pura sakit. Sakit perut sakit. Tak mau pergi. Tak apalah, tinggal Nabi Ibrahim. So, halis semua keluar. Masa keluar itulah Nabi Ibrahim memikirkan taktik macam mana ni. Dia pun pergi tengok satu tempat tu berhala banyak. Berhala banyak sangat. Dia ambil kapak, dia hantam semua berhala. Dia pukul semua, hancur habis semua. Last sekali dia biarkan hak besar. Macam bertukis pun. Kan? Kamsar tu kan. Dia pun ambil kapak, ada riwayat kata buh kat telinga. Ada riwayat kata buh kat tenggak, buh kat telinga. Gantung. Hak besar tak ada masalah. Hak kecil semua habis. Duk esoknya kaum dia balik, tengok-tengok, pakat terkejut. Ni siapa punya kerja ni? Habis Tuhan-Tuhan mereka dimusnahkan. Dia kata tak ada orang lain. Dah ni Ibrahim punya pasal ni. Mana ada orang, kita semua keluar, Ibrahim seorang yang ada. Panggil ni Ibrahim. Betul ke hang buat? Dia tak siapa aku buat. Siapa tengok? Ada CCTV kah? Ada siapa tengok? Tak?
Apa bukti kata aku buat? Tapi aku rasa, dia kata aku rasa. Yang buat ni tu hak besar. Cuba tengok besar. Tengok dulu juga kan. Dulu juga. Apa bahala besar tu juga. Dia buat tu. Kan? Sebab dia paling besar. Halus semua habis. Tengok kapak duduk kat mana. Kapak duduk kat mana? Duduk kat dia. Dia yang buat. Oh, kau Nabi Ibrahim ni kata, Ibrahim jangan duk ngejek kami. Jangan duk cakap macam tu. Hang pun tahu tu patung. Hak besar ke dia patung, mana dia boleh pi katok dengan dengan tukul tu, dengan kapak tu. Kalau orang yang tak buat, dia tak boleh buat, dia keras gitu. Yang mana dia boleh buat? Poin yang besar pada Nabi Ibrahim. Oh, hampa tahu dia tak boleh buat pasal hampa sembah dia. Dia sendiri pun lemah. Dia sendiri tak boleh buat apa untuk diri dia pun dia tak boleh. Ya hampa ada pergi sembah dia pasal apa? Hampa buat dia pergi sembah dia. Poin yang sangat besar sebenarnya, Nabi Ibrahim nak menggerakkan pemikiran mereka supaya mereka berfikir. Tetapi malangnya ada jenis manusia ni tak nak fikir. Ada jenis manusia ni tuan-tuan, dia selesa dengan apa yang ada. Dah kami lagu ni lah dulu mau macam ni lah. Macam ni lah. Dia tak mau terima juga. Akhirnya dia kata hang yang salah Ibrahim. Kat mana pun mesti kena hukuman. Maka report kat Namrud, maka pada ketika itu dijatuhkan hukuman dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim nak dibakar hidup-hidup tuan-tuan. Sebagaimana kisah yang kita tahu, Nabi Ibrahim ni kena bakar. Dikumpulkan kayu api banyak-banyak, kumpul, dibakar api yang sangat marak menyala. Nak lontar Ibrahim. Sampaikan riwayat menyatakan bahawa nak lontar Ibrahim pun nak pergi dekat tak boleh. Panasnya api, besarnya api. Maka terpaksa menggunakan apa? Manjenik. Macam terbih tu. Terbih. Plastik aduk kat tanah tu, tarik lepah. Tu manjenik dia panggil. Kan? Sehingga akan dikatakan begitu. Ibrahim diikat, dilontarkan sampai Nabi Ibrahim masuk dalam api. Dia berpuas hati, lega. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan api itu membakar Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran Allah Taala kata apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah kamu sejuk dan selamat, sejahtera kepada Ibrahim. Api yang sifatnya membakar tuan-tuan, api yang sifatnya boleh menghanguskan seseorang, tetapi kali ini api ini selamat, sejuk, relax. Orang dia ingat Nabi Ibrahim ni hangus dah. Rupa-rupanya bila api habis, Nabi Ibrahim keluar dengan tidak ada apa masalah pun. Sikit terbakar pun tak ada. Sikit terbakar pun tak ada. Sebab apa? Sebab Allah tak izinkan. Bermakna tuan-tuan, sesuatu perkara itu tak akan berlaku tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau apa sekalipun kalau Allah tak izin maka tak akan berlaku. Maka waktu itu Nabi Ibrahim agak kecewa. Kaum ni tak mau terima. Akhirnya Nabi Ibrahim ambil keputusan untuk berhijrah. Dia pergi tu tempat nama dia Harran. Pergi tengok satu puak pula. Puak ni buat apa ni? Puak ni sembah bintang pula dah. Jumpa hak lain pula. Nabi Ibrahim satu yang niat dia nak ajak orang mentauhidkan Allah Ta'ala. Tengok-tengok ada puak pula sembah bintang. Ibrahim pun bagi tahu pada dia orang. Kan? Di sini Quran menceritakan bagaimana dialog yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan kaum yang sembah bintang itu. Dia ada satu cara dakwah dengan cara dialog. Dia berdialog dengan mereka. Bila tengok lepas sembah bintang, bintang ni bagusnya merlap-merlap ni Tuhan ni Tuhan aku kalau gini. Tiba-tiba hilang bintang tu. Macam mana Tuhan boleh hilang? Ni bukan Tuhan. Dia cara dialog kepada mereka. Kadang-kadang orang silap faham. Orang kata Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim sudah beriman pun. Bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan cara macam tu. Bukan. Sebab Nabi Ibrahim sudah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, tapi dia sebut bintang Tuhan tu. Nak dialog dengan orang sembah bintang tu bagi depa alert. Kan? Oh ni Tuhan kot. Apa ni Tuhan hilang? Ni bukan Tuhan ah. Keluar pula bulan. Oh lagi besar ni bagusnya, sinar bagus. Ini dah Tuhan. Tiba-tiba bila siang menjelma hilang pula.
takkan Tuhan hilang jadi macam cheat semua. Kejap ada, kejap tak ada. Dia dialog lagi, dia kata ni bukan Tuhan. Tengok-tengok siang pula matahari besar. Ni Tuhan. Hadza akbar, ini lebih besar. Bukan maknanya Nabi Ibrahim mengiktiraf itu Tuhan, malah mencari Tuhan. Tak, silap. Orang kita kadang silap. Bukan. Nabi Ibrahim berdialog dengan orang yang sembah matahari tu. Yang sembah bulan, sembah bintang-bintang tu. Nabi Ibrahim menyatakan, ini Tuhan, ni besar. Tiba-tiba bila terbenam matahari, hilang. Kalau itu bukan Tuhan, takkan Tuhan saya ada, saya hilang. Tuhan apa? Inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri daripada benda yang kamu syirik. Ini semua syirik, kita tak ikut. Kita tak boleh ni semua syirik. Sembah selain pada Allah, mari kita sembah pada Allah. Kalau nak sembah juga, aku berlepas diri. Aku tak ikut syirik tersebut. Itu satu uslub dialog Nabi Ibrahim AS dengan kaum yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Apa berlaku seterusnya tuan-tuan? Nak tahu apa berlaku seterusnya, jangan ke mana-mana. Kita akan sambung selepas azan insya' nanti. Sebab dah masa waktu, jadi kita bagi laluan dulu terhadap untuk dikumandangkan azan insya'. InsyaAllah lepas azan nanti kita sambung lagi. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita, iaitu selepas daripada itu Nabi Ibrahim AS meneruskan perjalanan ke Palestin. Dan satu ketika baginda pergi Mesir, dan di Mesir dihadiahkan seorang khadam namanya Hajar kepada Sarah. Sebab waktu itu kata di Mesir Sarah umur 70 lebih lah. Tapi dia mandul, dia tak melahirkan. Kan? Jadi Sarah pun mencadangkan Nabi Ibrahim untuk kahwin dengan Hajar. Isteri misali tu. Kan? Kahwin dengan Hajar. Kahwin dengan Hajar dapat anak. Anak Nabi Ismail AS. Dan disitulah sebagaimana yang kita tahu, Nabi Ibrahim bawa anaknya dan Hajar dan baby waktu tu, Ismail baby lagi, bawa ke wadin ghairi dhi zar'in, satu lembah yang tidak ada sebarang tanaman. Di Mekah lah. Mekah waktu tu kering gontang, tak ada apa. Lalu Nabi Ibrahim nak meninggalkan Hajar dan Ismail di situ. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah memerintahkan kamu meninggalkan kami? Bila mana Nabi Ibrahim kata ya, apa jawab Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau macam tu, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan kami. Kami terima. Tuan-tuan. Duduk seorang-seorang dengan anak-anak berbaby lagi. Suami tinggal balik, duduk di tempat yang kering kontang, tak nampak apa. Saujana memandang. Tetapi bila mana dengar ini perintah Allah, dia tak ragu walau musyrikin. Ini kita kata satu pengorbanan yang sangat besar yang perlu kita ambil menghayati, tambah-tambah kita dekat dengan raya korban ni. Penghayatan itu perlu ada pada diri kita, tuan-tuan. Satu semangat yang tinggi. Berhadapan dengan perintah Allah, syami'na wa ata'na. Tak cakap banyak. Hari ini orang kadang-kadang bila sebut perintah Allah Ta'ala pun dia petikai lagi. Dia berasa tak sesuai lagi, dia berasa tak sempurna lagi, dia macam-macam. Tapi bagaimana Hajar begitu hebat iman daripada Allah Ta'ala. Dan waktu itu juga ketika dia berlari atas Safa dan Marwah, kan, dapatlah ma'u Zamzam, kan, air Zamzam. Dan lepas itu kabilah Jurhum datang buat penginapan itu, makin ramai sebab ada mata air. Maka orang pun datanglah buat penempatan. Sampailah sekarang ni tengok begitu hebat yang kata Mekah Mukarramah, yang ramai juga di kalangan sahabat kita yang sudah berlepas ke sana untuk menaikkan haji, dan ada lagi mungkin sahabat-sahabat yang dalam mungkin kapal terbang tak sampai lagi, insya-Allah akan juga pergi ke sana menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas pada tu Nabi Ibrahim balik, dia dah ulang pi lah. Ulang pi ke di Palestin, ulang pi ke Mekah. Pi tengok anak. Sampailah anak Nabi Ismail itu membesar, dia remaja sikit. Waktu tu Allah Ta'ala perintah untuk menyembelih. Itu rentetan cerita. Saya sebut cerita tu rentetan daripada awal. Kan?
Lepas itu diperintah bina Kaabah ni sembelih dulu. Sembelih. Ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran. Yang mana Nabi Ibrahim dapat wahyu dari mimpi untuk sembelih. Tuan-tuan. Tanya Nabi Ismail. Nabi Ismail pun, ya abati, wahai bapa kesayanganku, laksanakan perintah Allah. Aku sabar, insya-Allah, aku sabar. Tu dia. Anak pun hebat, ayah pun hebat. Ni satu pengorbanan yang sangat besar. Allah suruh ni, dah anak Allah, nak dapat anak susah. Tapi kerana menunaikan perintah Allah, Ibrahim sembelih. Diriwayatkan masa sembelih dia tengok ke atas sebab tak sanggup nak tengok ni. Fafadainahu bidzibhin azim. Allah Taala tukar dengan sembelihan yang besar. Tukar dengan apa? Kibash. Tukar dengan kibash. Sebab itulah mazhab Malik, tuan. Mazhab Maliki kata seafdal korban adalah kibash. Lepas tu baru unta, lepas tu baru lembu. Pasal apa? Antara dalilnya ialah Nabi Ibrahim pun Allah bagi kibash. Kemudian dalil yang lain, Nabi SAW banyak sembelih kambing, kibash. Dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranain. Ketika mana raya Aidil Adha, Nabi sembelih 2 ekor kambing yang putih, yang bertanduk, yang besar. Nak cerita Nabi zabahahuma binafsih, Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Jadi nak ceritanya dalam suasana itu, suasana yang kita kata Nabi banyak sembelih kambing. Maka Imam Malik, mazhab Malik kata apa? Kalau macam tu, yang terbaik korban adalah kambing. Sekok kambing. Barulah pergi sekok unta, barulah sekok lembu. Itu dalam mazhab Malik. Mazhab Syafi'i kata dah, jumhur kata dah. Yang terbaik unta. Sebab apa? Sebab tengok kepada manfaat yang lebih banyak, yang lebih besar. Dan kalau tengok Nabi pula, Nabi bukan sekadar sembelih kambing, Nabi juga pernah sembelih unta. Nabi juga pernah sembelih unta untuk korban. Jadi bukan kambing saja. Oleh itu, dilihat kepada mana korban yang lebih besar. Tapi sekok lah. Sekok unta, sekok lembu. Kita satu bahagian lembu, satu bahagian menang kambing. Satu bahagian lembu lawan dengan kambing sekok, menang kambing sekok lah. Jadi itu perbincangan ulama, masing-masing berhujah, tuan-tuan. Tapi apapun kita pegang pada mazhab Syafi'i menyatakan bagaimana yang paling afdal seekor unta, lepas tu baru seekor lembu, lepas tu baru seekor kambing, lepas tu barulah pergi kepada satu bahagian daripada unta ataupun daripada lembu. Tuan. Jadi daripada pengorbanan dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS itu sampai sekarang lah kita menghayati pengorbanan tersebut. Lepas tu bila main alat korban ni tak sampai sebulan lagi, insya-Allah kita juga berusaha untuk memastikan kita melaksanakan ibadah korban. Cuma suka saya sebut juga, setiap tahun saya beritahu kepada tuan-tuan, bila mana buat ibadah korban ni, biar kita buat cara betul lah, cara tepat. Terutama bila mana melaksanakan akad. Akad terpenting, kontrak dia panggil. Akad. Tuan-tuan, kita bila buat korban ni, kita guna akad apa? Ni kata AJK Surau ni jadi wakil kita kan, untuk melaksanakan ibadah korban. So kita akad dengan AJK ni, kira akad apa kita guna? Kita guna akad apa? Dalam muamalat ni dia nama tertentu. Akad apa? Tuan-tuan, kita buat korban tak? Orang panggil satu bahagian? Orang panggil satu bahagian? Tahun ni berapa? 500 Oh, murah. 570. Kira murah. Kan biasa dah 600 setengah lah. Tuan-tuan buat akad apa? Akad apa? Akad nikah. Akad nikah, akad apa? Akad jual beli. Dah, bukan akad jual beli. Kalau akad jual beli ni makna surau dah ada lembu dah. Surau dah belah lembu 450 ekor. Boleh akad jual beli. Sekarang ni lembu tak ada, pam tak ada. Jadi kita guna akad wakalah dan bagi akad wakil. Akad wakil. Akad wakalah ada 2. Satu dengan upah, satu tanpa upah. Ini kena clear, Selalu saya ulang benda ni supaya kena clear. Akad wakalah dengan upah, akad wakalah tanpa upah. Baik, surau buat ni yang mana? Akad wakalah dengan upah ke tanpa upah? Surau. Surau buat yang mana? Mengusaha ke upah? Tanpa upah. Surau maknanya AJK tak dapat duit.
AJK masuk duit poket tak? Upah tak ada kan? Hanya buka upah lah. AJK tak ambil duit. Duit maknanya AJK ni tolong buat je. Tolong buat. Gunakan tenaga, cuma tak guna duit je. Tapi guna tenaga, guna masa, guna apa semua untuk tolong buat. Tapi 1 sen pun tak masuk dalam poket AJK. Jadi dia guna wakalah bighairi ujrah. Wakalah tanpa upah. Baik. Walaupun wakalah tanpa upah, kena clear. Kena jelas. Jelas macam mana? Katakan satu bahagian kita kutip 600. Katakanlah RM600. So sekok lembu kali 7, 6 kali 7, 4,200. Sekok lembu. Okey, tengok kira tu, 4,200. Okey, kita terima wakil untuk pergi cari lembu, untuk menguruskan korban lah, bukan cari lembu saya semua sekali. Kita pun cari lembu, ada member, seorang member kenal lama dah lah. Member ni dia bagi murah kat kita. Dia kata, hang kawan punya pasal aku biasa jual kat orang 4,000 ni. Lembu paling tidak 4,000. Hang punya pasal aku bagi 3,500. 3,500. Tapi lembu saja, transport hang cari sendiri lah. Aku tak ni, dia duduk kat mana tu? Duduk dekat Jelebu. Kan? Transport nak hantar, aku memang tak menyediakan perkhidmatan hantar apa semua, aku bagi lembu je. Tu pun 3,500 kira murah dah tu. Hal lain memang mahal lagi. Jadi kita pun tak apalah. Kita nak kena cari transport. Transport ambil duit mana? Dia tu juga 4,200 tu lah. Betul kita sekali pengurusan tu. Kan? Untuk mengurus korban. Jadi harga 3,500. Nak ambil lori, takkan AJK nak keluar duit sendiri. Letih lah dia. Dah lah dia masa dia habis, tenaga habis, nak keluar duit sendiri. Siapa tak mau jadi AJK ke tu? Semua berkat lari. Kan? Jadi maknanya boleh ambil duit tadi, 4,200 masih ada berbaki, ambil untuk sewa lori. Katakan pengurusan ni boleh buh 200 lah. Ni contoh, sebagai contoh aja. 200 semua. 3,500 campur 200 jadi 3,700. Balik lembu sembelih bagi apa daging apa semua selesai, komplit. Kan? Selesai. Tengok-tengok yang kita guna 37. Kita kutip 42. So maknanya lebih berapa tu? 500. 500 bagi pada 7 bahagian, 7 orang, jadi seorang RM70. Mana lebih seorang RM70. Kita kutip 600, rupanya kita guna totally 530 saja. So lebih RM70 satu bahagian, kali dengan satu ekor lembu, RM500. So 500 duit siapa? Macam mana duit ni? Duit 500 nak tak mana tuan? Ambil AJK kah? Tak boleh. Buh surau kah? Tak boleh, bukan duit surau. So duit siapa? Duit peserta korban. Kita kena kembalikan balik kepada mereka. Itu hukum kan? Itu mana wakil. Kita wakil untuk korbannya, dah selesai korban, duit lebih duit mereka, kan duit kita. Bagi. Nak sedekah mana boleh sedekah duit orang tanpa kebenaran. Boleh kita pergi ambil orang duit dalam poket, ambil sedekah. Hang buat apa tu? Aku sedekah. Boleh tak? Tak boleh, duit orang tetap duit orang. Kita kena bagi balik dekat dia. Persoalannya tuan-tuan, nak bagi balik nampak macam susah. Kadang-kadang kita pun tak jumpa orang. Dia buh nama pun nama. Nama siapa ni tak apa nak jelas. Dia tengok nama Tok Wan, dia mati lama dah. Nak pergi cari mana Tok Wan ni dalam kubur. Jadi macam mana nak bagi balik ni? Tuan-tuan, kalau tak nak bagi balik, boleh. Contoh, tapi kita kena clear daripada awal. Clear macam mana? Kita bagi tahu pada peserta korban, sekiranya ada lebih. Kalau ada, kita tak kata ada, kita pun tak tahu ada kata ada. Kalau ada lebih, maka akan dimasukkan dalam tabung surau untuk pembinaan surau contohnya. Maka kita dah minta permission daripada awal. Maka ia dibenarkan. Bila lebih RM10 ke, lebih RM100 ke, lebih banyak mana pun, ambil masuk tabung surau, baru clear. Kalau kita tak declare daripada awal, kita kena pergi cari kawan tu, kita kena bagi balik kat dia. Seorang-seorang. Jenuh lah kalau 100 orang. 7 bahagian, sekok, 10 ekor, 70 orang. Jenuh nak pergi ya. Jadi kita kena clear macam tu. Itu yang pertama, kalau wakalah tanpa upah. Itu yang pertama. Yang kedua, wakalah dengan upah. Boleh ke tak boleh? Orang yang buat wakil untuk laksana korban, dia ambil upah. Boleh tak boleh? Boleh. Hukum syarak membenarkan. Tetapi syarat dia kalau ambil upah, dia kena declare banyak mana upah yang dia ambil. Dan dia tak boleh lagi ambil duit pengurusan, tak boleh lagi dah. Semua dah upah tu je.
duit pengurusan lah upah tu, upah dia lah upah, semua lah upah tu. Maknanya dia kena declare berapa banyak upah yang dia ambil. Kalau dia tak declare, hukumnya adalah gharar. Hukumnya adalah haram. Tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang berlaku, orang declare ke tak? Declare ke tak? Tak declare? Tak boleh. Macam orang kutip derma. Wakil kutip derma. Katakan saya nak kutip derma untuk as-sabah. Contoh. Kan? Bila saya pergi hasanah, saya kata, tuan-tuan, kita nak kutip derma untuk as-sabah. Siapa nak ni, sebab ada pembinaan lagi di belakang tu tak siap. Siapa nak bagi, silakan. Orang pakat bagi. Dapat banyak. Hasanah bagi 10,000. Saya ambil 30% daripada situ. Boleh tak boleh? Boleh tak? Haram. Haram, tuan-tuan. Aku tu macam mana tak boleh ambil? Saya penat apa semua. Nak ambil upah? Boleh. Declare. Nak declare. Tuan-tuan, saya nak kutip untuk as-sabah, 30% saya ambil sebagai upah saya. Nak declare. Kau declare siapa nak bagi ustaz? Hantar pun. Jadi maknanya, orang tak nak bagilah tu. Jadi hantar lah ambil upah semena-menanya. Ni, hantar habak, ambil sekat-sekat masuk poket, hukumnya adalah haram. Banyak berlaku, tuan-tuan. Banyak berlaku. Ada orang kata pula, itu bukan amil ke? Amil pak kena mena pula dengan tabaruk ni. Amil tak kena mengena. Amil dengan zakat ya. Dia melalut ke amil tu pasal apa? Tak kena mengena langsung. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu yang baik, tetapi bila tak kena cara, dia akan memakan harta secara batil. Wal'iyazubillah. Sebab tu nak kena tahu hukum. Orang kutip derma di tepi-tepi bank, di tepi kaki lima kedai apa semua, dia ambil upah tak, tuan? Ambil upah tak? Agak-agak ambil upah tak? Agak-agak ya. Ambil upah. Daripada pagi sampai ke malam duduk dah. Duduk kutip derma. Okey, ambil upah. Okey, kita kata dia ambil upah. Dia declare tak kat situ? Kat barang itu. Tak declare? Haram. Kalau nak ambil upah, kena declare bagi kita nak ambil berapa sen. Jadi kita beritahu, kita tahu dah, kita bagi 100, kita tahu, oh 170 masuk derma, 30 masuk kat kawan tu kutip derma. Okey lah. Tak masalah. Kan? Bila tak declare tu yang problem tu. Kadang ambil 60% pada. Ambil 50% buat dia ikut suka dia, masuk poket separuh. Kan? Dia declare kat siapa? Declare kat surau Sabah. Nak buat apa declare Sabah? Bukan surau Sabah bagi duit kat dia. Orang ramai tu nak bagi duit. Kena declare kat orang ramai. Declare kat Sabah apa? Sabah tak kena mengena. Kan? Declare kita tak kena mengena. Tak boleh. Anda faham tak konsep dia? Kan? Sebab itu tuan-tuan, benar ibadat ni kita nak buat, biar kita buat dengan betul. Bukan sekadar ikhlas. Ikhlas satu, betul satu. Barulah insya-Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dah pukul 9 dah, cukup lah kot perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah. Sekarang saya buka pada persoalan, dipersilakan. Siapa nak tanya apa, kita buka ruang untuk bertanya. Ya. Akad sama ada bertulis pun boleh, lisan pun boleh, SMS pun boleh, email pun boleh, tak ada masalah, asalkan difahami. Saya kadang-kadang, kita Akademi Imam Syafi'i, kita SMS je. WhatsApp, ini WhatsApp kan? WhatsApp, dia baca. Okey, faham. Okey. Akad lah tu. Kan? Jadi maknanya, boleh. Ayat saya sebut tadi lah. Dalam borang kan, kalau kita buat borang lah, saya nama sekian-sekian mewakilkan kepada pihak tuan untuk menguruskan ibadah korban, menguruskan tu, melaksanakan, termasuklah pergi beli apa semua lah. Ada orang di tak tu pergi beli, menyembelih, tak payahlah saya panjang ayat tu kan. Abang melaksanakan ibadah korban tu, dia lah tu, termasuk semualah, dipahami dah. Okey, untuk saya dengan harga berapa kan, dengan satu sekok lembu RM4,200, 7 bahagian lah. Okey. Dan saya bersetuju, bila ujung, saya bersetuju sekiranya ada lebihan akan dimasukkan dalam tabung surau As-Sabah contohnya. Wording yang last tu. Jadi makna dia sudah bagi permission. Kalau dah lebih, wala 1 sen sekalipun masuk tabung. So tak perlu kita 1 sen nak pergi orang tu, cari je mana. Kan? Tak. Jadi dia bagi permission daripada awal. So clear. Sebab nak infak ni dia tak kisah banyak mana pun, dia letak banyak mana masuk kan. Tapi kalau upah tak boleh.
Upah banyak mana tak apa, tak boleh. Upah nak kena sebut banyak mana. 30%, 20%, RM100, RM200 kena clear. Tapi kalau sedekah, tak apa. Banyak mana ada, banyak tu sedekah. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Ya. Buat luar negara? Ha. Declare. Saya sebut tadi bahawa sama je dia punya akad dia. Sama aja. Dia tak perlu nak declare dengan orang, harga lembu berapa dia pun tak tahu lagi, dia pun nak pergi cari. Kan? Dia bukan ada lembu dah. Kalau ada lembu dah, dia boleh jual beli je. Sekarang ni dia mau pergi cari, nak declare macam mana? Harga lembu macam ni, dia tak tahu, dia mau nak pergi cari. Tapi dia agak-agak sekitar begitu. Harga dia RM2,000 contohnya kan. Harga dia agak-agak. Tapi dia tak tahu nak declare apa. Cuma yang saya sebut tadi lah, akad mesti jelas. Kalau akad tanpa upah, dia beritahu lebihan tu pergi mana. Mana dia tak ada profit apa. Dia tak ambil apa. Semua dia korban. Kalau yang ambil upah, dia kena habang berapa banyak mana upah dia ambil. Balance daripada upah, semuanya kena korban. Semua kena korban. Kalau lebih, macam tadi juga. Masuk akad untuk menderma. Jadi maknanya jelas. Clear. Declare dari situ lah. Declare upah banyak mana dia ambil. Kalau dia ambil upah lah. Kalau kita ambil upah, maknanya dia beritahu duit tu ke mana. Lebihan tu. Itu mana kena clear tu, telus. Supaya tidak timbul apa-apa under carpet. Under carpet. Tidak ada unsur-unsur yang tersembunyi, tak ada. Clear? Ya. Tak boleh. Baik, pertama dari sudut pekerja, petugas boleh dah ambil upah korban. Daging korban tidak boleh diambil upah. Kalau nak upah tak ada kena mengena dengan korban. Surau ada peruntukan lain contohnya. Surau ada peruntukan. Dia bagi duit tu bukan bagi daging korban. Daging korban tak boleh upah sebab dilarang oleh Nabi SAW. Tukang sembelih pun tak boleh upah. Nak bagi juga tukang sembelih, bagi duit lain. Kita dah sedia dah upah pada tukang sembelih. Bukan daging korban sebagai upah, tapi duit ke ataupun handphone sebiji ke. Syok tukang sembelih ni. Dapat handphone sebiji kan. Okey, tak ada masalah. Sebab bukan senang nak menyembelih tau. Bukan senang. Pisau dia pun imported daripada China tau. Ke China, Jepun lagi tajam. Kan? Jadi calang-calang. Jadi makna kita boleh bagi upah, tapi bukan upah daging korban. Upah daging korban macam mana? Orang lain pakat dapat 1 bungkus, tiba-tiba penyembelih dapat 5 bungkus. Petugas dapat 3 bungkus. Upah tu. Tak boleh. Hukumnya haram. Kan? Kepala macam mana kepala tadi? Kepala ni tengok kalau orang nak ambil lah. Kadang-kadang kepala ni orang tak mau. Dia fokus pada daging sebenarnya. Kepala ni kebanyakan ada orang tak makan pun. Tengok menggerun. Kepala ni ada orang tertentu yang minat, siapa minat ambil je lah. No problem. Itu atas kesepakatannya. Kan? Tak ada masalah. Benda sikit kan, macam hati kan, berebut hati, jenuh nak bagi 7, boleh banyak mana ya. Okey. Pekerja dia dapat bahagian macam orang lain juga. Pekerja dapat bahagian macam, sebab pekerja tu juga sahabat juga, jiran juga. Mana pekerja kita main mana kan? Kalau dia Bangla sekali jadi pekerja pun dia orang Islam juga. Dia pun juga berhak dapat. Jadi dia juga dapat itu bahagian. Dapat bukan bahagian lah, kita kata plastik lah, kita bagi seorang berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo. Kan? 1 kilo contohnya kan. Dia dapat 1 kilo, dapat 1 kilo, dapat 1 kilo. Sama ya. Dia boleh 7 bahagian tu lah. Kan? Jadi mana semua dapat. Pekerja pun dapat, orang lain pun dapat sama rata. Kan? Itu sepatutnya. Tapi kalau kita membeza-bezakan, kalau pekerja dapat lebih 3 bahagian, 3 plastik, orang lain dapat 1 plastik, maknanya dia sebagai upah kepada pekerja itu tidak boleh. Dan korban tidak boleh dijadikan sebagai
upah. Tak boleh jual beli, tak boleh. Berbalik pada akad tadi kan, nanti kita surau RM570 tu satu bahagian. Sebaik-baik sekotak akad ke RM570 sebahagian. Sebahagian Nilai sebahagian korban. satu bahagian korban. Sebahagian korban nilai termasuk segala-gala korban. Termasuk pengurusan. Termasuk kos pengurusan. Bila ada perlebih, Sekiranya ada lebihan, akan dimasukkan dalam tabung surau. Ataupun akan letaklah apa-apa tujuan kan. Fisabilillah kan, sedekah fakir miskin, pulang. Kita mention lah kat situ. yang kedua tentang pembahagian ni, pada bahagian fakir miskin. Kalau ada, Kalau tak ada sih, tak ada tak apa. susah nak cari sikit. Tak apa. Dia tak ada nak mencari tahu mana. Dia afdalnya memang kalau ada, mereka diutamakan. Sebab kita nak mengembirakan dia orang. Tapi kalau tak ada, semua orang kaya belakang. Ada sini, kawasan kami ni memang orang miskin, tak ada. Memang tak ada. Kalau tak ada, bagi mana ada. Ya. Kita wakil pada orang. Kalau kampung proper lagi sebenarnya. Kita wakil je. Tak apa, boleh. Kita wakil. Kita wakil untuk buat korban. Kita wakil pada orang tu. Wakil tu sudah memadai, boleh lah. Hak kita buat ni semua wakil. Kadang-kadang kita tak pergi tengok sendiri pun. Berapa orang yang pergi tengok sendiri ni? Kan? Banyak orang wakil je. Beli. Kita wakil kepada orang untuk menguruskan korban, termasuk beli lembu, termasuk sembelih lembu, termasuk semua sekali. Semua. Kita wakil macam tu je, semua. Macam tu je. Macam tu je sebenarnya. Itu maksud dia. Janji kita faham. Sudah. Lebih itu kena habang lah. Ambil kat mana? Ambil kat hang tak boleh. Kalau ambil kat dia sebagai upah. Kalau sebagai upah nak kena mention banyak mana. Betul. Kalau infak tak apa. Kalau derma, sedekah tak apa. Dia tak kisah banyak mana. Lebih, sedekah tak apa. Kalau lebih baik kamu tak boleh. Kalau nak ambil kat dia sebagai upah tu nak kena bagi tahu banyak mana upah. Dia lain tu cerita dia tu. Kalau infak tak apa, derma tak apa. No problem. Derma lah banyak mana pun. Kalau lebih, kalau tak lebih tak apa. Kadang-kadang setengah tempat surau kena top up lagi. Tak lebih pun. Tapi tak apa. Ikhtiar kita kata kalau lebih sebab kadang-kadang lembu dapat mahal, kadang dapat murah. Gantunglah. Kena ada member pula, tiba-tiba member bermurah hati bagi murah. Ada juga. Kan? Ada pula dia kata aku bukan nak menega sangat, tapi tak apalah, aku berasa macam nak buat kebajikan sikit lah. Harga ni kira harga modal je lah. Kan? Asalnya harga RM3,500, tiba-tiba harga RM2,000 dia bagi. Mungkin ada yang berlaku macam tu. Rupanya modal dia RM2,000 je. Dia jual RM3,500, untung RM1,500 kan. Rupanya dia bagi harga modal. Ya, aku pun rasa nak buat kebajikan juga, aku bagi harga modal. So kita mesti akan surplus, mesti lebih. So lebih tu ke mana? Itu kita kata akad itu tak kira lah akad saya sebut ni bukan kena sebut. Bukan mesti sebut. Termasuklah akad bertulis tadi. Termasuk akad SMS tadi. Yang penting clear. Sama ada bertulis ke, bersebut ke, ditulis di whiteboard ke, tak kisahlah. Yang penting clear. Itu saja. Islam ni dia tak mau tak clear, dia mesti clear. Tapi kadang-kadang berlaku hari ni tak clear banyak. Itu kita tak mau.
Upah duit boleh. Pada penyembelih boleh upah duit. Dia kesian dia, tak bagi apa dia pun. Amboi duduk mengasah daripada pagi tu, perap tu, tiba-tiba tak dapat apa. Upah daging tak boleh. Duit boleh. Boleh, pekerja ke penyembelih ke tak kisah. Nak bagi upah duit ke dia orang kan? Tak ada masalah. Maksud dia saya tambah Haji Amir, kita biasalah habis kerja nak membersihkan. Yalah. Upah boleh. Upah duit bukan upah daging korban. Yang kita cerita tak boleh upah ni upah daging korban. Upah duit bagilah 1,000 seorang. Kaya punya orang kata surau. Semua pakat perabot nak bersih 1,000 seorang. Boleh lah, kalau upah tak ada masalah, upah duit bagilah macam mana pun tak ada masalah. Yang kita akan sebut tadi upah tadi, upah daging korban. Daging korban tak boleh jadikan sebagai upah. Dia kena bagi semua. Duit tak apa. Duit nak upah lah duit, dia bukan daging korban duit ni. Kan? Kat zaman sekarang ni kadang kau tak upah orang tak buat kerja. Kadang boleh juga kan. Lagi kita terpaksa upah bangla. Kan? Ada setengah tempat terpaksa upah bangla. Satu je, dua je. Soalan pertama kita dah jawab dah tadi. Masa permulaan kuliah tadi. Saya ulang sekali lagi. Nabi dan Rasul. Takrif dikatakan Nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul untuk diri dan disampaikan kepada orang. Saya sebut tadi takrif itu tidak berapa nak sempurna. Sebab apa? Nabi ke Rasul tetap menyampaikan Islam. Bukan terima untuk diri sendiri, itu buat awak senyap. Jadi tetap menyampaikan. Jadi takrif yang lebih tepat atau lebih sempurna kita sebut ialah Nabi itu, Rasul itu dia menerima syariat. Nabi itu dia tidak menerima syariat, dia hanya mengukuhkan menurut syariat yang telah disampaikan kepada para Rasul. Tetapi tugas dia tetap menyampaikan. Rasul pun menyampaikan, Nabi pun menyampaikan. Sebab tugas dakwah ni memang tugas semua. Bukan sekadar Nabi, kita pun dah kena sampaikan. Walaupun Nabi tak ada arahan, tapi kita tugas memang kena sampaikan. Dakwah itu merupakan satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Nampak? Jadi yang lebih tepat macam itulah. Sebab kadang-kadang kita belajar ni macam-macam. Kita ambil takrif ni, kadang saya jumpa banyak takrif yang kurang tepat. Kan? Jadi kita perbetulkanlah supaya lebih faham. Baik, yang keduanya adalah cerita tu saya tak tahu. Cerita tu dalam Quran tak ada, lah hadis tak ada. Mungkin cerita Israiliyat lah kot, mungkinlah, wallahu a'lam lah. Kan, cerita Israel banyaklah. Kalau kita buka cerita Israiliyat ni, cerita daripada sumber Israel Yahudi memang banyak. Tapi kita tak tahu kebenaran dia, wallahu a'lam, kita tahu. Kan? Lain soalan? Tak ada Baik, kalau tak ada apa kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah. Silap-silap saya maaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.